Assalamualaikum dan selamat petang semua. Bersama saya Nazira Noran dalam Keluarga Talk waktu ini. Apa khabar semua? Semoga baik-baik belaka. Dan saya doakan anda juga bahagia selalu. Tapi hari ini kita nak cakap pasal keluarga bahagia. Bermula dengan hubungan suami isteri yang saling sayang menyayangi, lengkap melengkapi. Tapi nak bahagia dalam sesebuah perkahwinan ni, dia tak akan jadi sekelip mata. Kita kena cipta, kita kena buktikan melakukan perkara yang boleh mengeratkan hubungan antara suami isteri. Jadi itu ilmu yang kita akan pelajari nanti. Tapi sebelum itu, sesuai dengan topik hari ini, hari-hari macam pengantin baru. Walaupun usia perkahwinan kita dah lama, pengantin lama, walaupun dah 10 tahun, berbelas tahun, berpuluh-puluh tahun sekalipun, pasangan suami isteri ada yang kita tengok macam belangkas. Dia pergi mana-mana mesti bersama-sama sampai ketua lah. Macam mana agaknya rahsia perkahwinan mereka dapat kekal bahagia sehingga ke hujung usia tu. Tapi sebelum itu, okey, untuk anda yang mungkin belum lagi follow ataupun like keluarga di Instagram atau Facebook, lakukan sekarang ya. Anda boleh like dan juga share, dan selain itu anda boleh subscribe dan juga on notification YouTube Keluarga. Sebab apa? Banyak info-info yang bermanfaat yang telah kami kongsikan bersama-sama dengan anda. Baik, tanpa membuang masa lagi, kita ingin bersama-sama dengan Ustaz Ilyas Ismail yang merupakan pendakwah dan penceramah yang tidak asing lagi bersama kita. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih Ustaz kerana sudi bersama Keluarga Talk hari ini. Kita nak cakap pasal hari-hari macam pengantin baru. Walaupun kita ni pengantin lama Ustaz, tapi macam mana agaknya kita nak jadikan hari-hari tu hari pengantin baru. Jadi kita nak tahu lebih lanjut. Saya percaya ramai yang sedang menonton sekarang ni nak kekal bahagia. Orang kata #tiljannah. Ya, okey. Baik Ustaz, mungkin boleh jelaskan dahulu apa agaknya ciri-ciri pasangan suami isteri yang bahagia. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sekali penonton-penonton yang saya hormati, yang saya kasihi sekalian. Sebenarnya bila kita sebut Puan Nazira ya, kita sebut tentang hari-hari macam pengantin baru ni, maknanya kita nak mengekalkan semangat, kasih sayang, cinta, romantis tu hari-hari. Kalau kita biasa pergi majlis walimatul urus, kita tengok pengantin tu malu-malu makan beradak, suap menyuap, nak makan gudang panjat je pun, tapi dia punya malu nak menyuapnya tu. Awaklah dulu, awaklah dulu. Lepas tu kalau cakap tu serba-serbi, jaga hati. Kalau boleh nak senyum sepanjang hari. Raja sehari senyum, mari kawan lama datang bergambar, kawan sepejabat bergambar, senyum lebar, lengoh lah kalau senyum tu. Macam mana agaknya ya kalau itulah suasananya jika dihari-harikan. InsyaAllah saya nak sebutkan di sini, sebenarnya kalau dah namanya hari-hari macam pengantin, tak semestinya seronok, gembira, senyum, sokmo. Maaf, pengantin pun ada masa monyok juga. Pasal apa? Pengantin laki-laki tak bersiap lagi. Terbalik, patut perempuan lambat. Ataupun pengantin sebelah sana lambat sampai. Lepas tu catering, entah apa makanan, menu. Jadi pengantin pun sikit sebanyak ada monyoknya. Kita nak bagi tahu bahawa kehidupan kita ini pun sama macam walimatul urus. Tak semestinya seronok, manjang. Apa kata lagu tu? Hidup tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah. Jadi kita nak sebutkan bahawa keluarga, pasangan yang bahagia bukanlah bermakna pasangan yang tak pernah ada gaduh-gaduh bermasam muka. Tapi pasangan yang bahagia tu adalah pasangan yang melalui kehidupan onak ranjau badai durinya itu dengan kegembiraan, senyum, sabar, redha. Itulah dia. Dan macam Puan Nazira sebut tadi kan, tengok banyak pasangan yang lama-lama ni kan, macam mana mereka masih lagi kekal romantis. Kerana resepinya itu saja. Kerana soal hati saja. Dia boleh sabar, redha, dia terima seadanya. Itu. Dan sebentar lagi insya-Allah saya nak kongsikan apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran sendiri, 3 ramuan utama untuk nak sikit sebanyak nak menjadikan rumah tangga kita ni bagaikan hari-hari itu umpama pengantin. InsyaAllah sebentar lagi.
Okey, baik, itu dia. Semua orang kalau berkahwin ni semua nak bahagia, tak ada yang nak bergaduh. Betul. Jadi pastinya kita nak tahu bagaimana agaknya cara-cara 3 ramuan tu. Tapi sebelum tu Ustaz, biasa kita dengar ada orang panggil suami atau isteri sayang, honey. Hmm. Habi dia panggil B kan. Ha. Ada yang panggil Anja. anja. Ada yang panggil dia pendekkan sayang tu jadi yang kan. Ataupun Ha. abang tu biasalah. Ada juga Ha. yang aku, kau ataupun you and I lah, senang kan. Papa mama. Papa mama pun ada. Tapi panggilan manja ini kita nak tahu bagaimana agaknya Ustaz boleh ulas kan. Ada yang kata panggil papa dengan mama tu tak boleh. Mama tu mama pada anak dia. Jadi bagaimana agaknya kita nak tahu panggilan yang terbaik, yang sesuai supaya pasangan kita tu bahagia bila dipanggil. Contoh si pipi merah, si pipi tembam. Contoh. Okey. Kan. Bagaimana Ustaz? Boleh. Sebenarnya kalau tengok contoh Nabi sendiri lah ya, Nabi SAW. Nabi ni seorang yang pembawa rahmat. Ya. Nabi ni penyayang. Dan penyayangnya Nabi ni sangat obvious lah, paling jelas sekali terhadap barang-barang, bukan setakat orang. Barang-barang pun Nabi sangat nampak penyayangnya. Contoh, Nabi menamakan atau barang-barang Nabi bagi nama. Contohnya macam tikar. Rumah Nabi ada tikar, kita ada kapet. Rumah Nabi ada tikar. Tikar tu namanya kaz. Nabi bagi nama tu, kaz. Nabi ada teko. Nabi ada teko. Teko tu Nabi bagi nama sodir. Macam keldai. Nabi ada keldai. Nabi namakan dia dol. Bayangkan Nabi panggil dol dia mari. Kan? So dia sebenarnya kalau kita sayang satu benda, kalau sampai tahap bubuh nama tu, maknanya memang sayang sangat tu. Kan, macam contoh dulu ada orang di kampung saya, dia bela kerbau. Dia panggil kerbau tu awang. Awang. Dia tak panggil kerbau. Takut kerbau lain terasa. Jadi dia panggil awang. Sayang sangat. Maaflah, isteri kalau dah disayang, dia tak panggil nama sebenar. Dia panggil panggilan yang kalau tadi Puan Izal tanya, apakah panggilan yang mungkin bagus, yang paling, sebenarnya tak ada satu panggilan pun yang ditetapkan dalam agama, melainkan yang paling disukai, yang paling dia suka. Maaflah, tak pernahlah kita dengar isteri suka pula suami dia panggil dia bewok. Tak ada. Abang panggil je saya ni bewok bang. Agak panggil 3-4 kali tak dengar, panggil je bewok. Teruk sangat dah. Biasa kita dengar kan. Saya Contohnya Ustaz, ayah dia tu, mak dia tu. Mak dia tu. Dia macam sedap tak? tahun kahwin, tapi tak adalah, adakah panggilan sebegitu boleh Ustaz? Sebab kita tahu ada kebanyakan keluarga tu dia memang ajar panggilan tu kena hormat, kena hargai, kena sebut betul-betul. Betul. Kalau setengah orang dia panggil bapa mak orang Jawa-Jawa kan. Tak ada masalah, tak ada dikatakan haram ke, berdosa ke panggilan sebegitu. Walaupun dia isteri, panggil suami dia, panggil ayahnya. Bapa itu tak adalah kata berdosa kan, jadi apa pula, dah tak ada masalah pun di situ. Sebab asalkan sedap didengar dan dia pun suka dipanggil dengan panggilan tersebut. Sebab Nabi sendiri pun, kalau Aisyah ada ketikanya Nabi panggil ya Humairah, ada ketikanya Nabi panggil Aish. Dengan panggilan-panggilan yang sedap didengar. Itu sebenarnya bukannya apa, dia akan membuatkan kasih sayang tu makin lama makin erat. Isteri saya cerita ada agak kenalan-kenalan dia pun macam itulah. Dia panggil isteri dia Adinda. Dia panggil suami dia Kanda. Dah macam Kesultanan Melayu Melaka pula rasa. Macam abang tu kan. Kanda, Adinda, abang, adik. Dia panggil isteri dia adik. Isteri dia panggil apa? Abang, adik. Pula dah. Jangan pula kawan-kawan kata korang ni sumbang mahram pula. Janganlah. Ini bentuk warna-warni kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu dia Puan. Okey, jadi panggilan manja ni sebenarnya memainkan peranan jugalah kan. Betul. Untuk kita hidupkan mood dalam pasangan suami isteri itu sendiri. Okey, baik, kita bersama-sama dengan Ustaz Ilyas Ismail bercakap tentang hari-hari macam pengantin baru
baru. Bagi anda yang mungkin baru saja tonton live Keluarga Talk ketika ini, anda boleh share dan juga like kerana banyak lagi pengisian penting ilmu kekeluargaan dan juga kasih sayang suami isteri yang kita nak pupuk ni melalui tazkirah yang akan disampaikan oleh Ustaz. Baik Ustaz, ni soalan sensitif sikit ni. Orang lelaki ni sebelum dia dapat, dia punya romantik tu memang kalah lah orang wanita ni kan. Ya, itu biasa. Tapi bila dah kahwin, ayat-ayat cinta dia entah ke mana dah. Romantik dia dah hilang dah. Orang kata lepas lama kahwin tu bila si isteri nak romantik sikit tu, kata apa ni buang tabiat ke? Jadi mungkin Ustaz boleh komen, lelaki ni dikatakan hilang romantik bila dah lama hubungan suami isteri tu. Betul ke Ustaz? Macam mana kita nak hidupkan suasana romantik tu mengikut cara Rasulullah Ustaz? Salam. Ya, sebenarnya Puan Nazira, kalau nak diikutkan bukan setakat lelaki. Ini kita bukannya membeka, sebenarnya secara umumnya manusia memang begitu. Dia ada sampai satu tahap, satu masa hati tu dia ada rasa, bukanlah kata jemu sangat, dia ada rasa macam lesu, dia ada rasa macam mungkinlah sikit sebanyak dia ada rasa jenuh dalam hati dia. Mungkin, maaf contoh kalau dialah yang sentiasa memaafkan. Akhirnya dia akan rasa asyik aku je maafkan. Dia bila dah lama kan, memang macam Puan Nazira sebutlah, awal-awal kahwin tu segalanya manis. Tapi dah lama-lama hanya tinggal kencing manis je lah. Dah lama-lamanya. Banyak itu je lah. Tapi kita nak sebutkan, memang bagus sangatlah tajuk hari ni. Sebab rupanya macam Puan Nazira sebut di awal tadi, cinta, perasaan, dia kena diusahakan. Sama macam kebun, sama macam ladang. Kebun ni jangan hanya sekadar dibajai, disirami semata-mata. Sekali-sekala kena ada racun sikit. Makhluk perosak banyak ni. Facebooknya, banyak IG, Instagram, tengok stalker Pak Wan lama, Mak Wan lama, XX dulu. Itu macam makhluk perosak juga tu kalau ikutkan. Dia kena ada penjagaan rapi. Dan selain daripada penjagaan tu, dia kena disuburkan. Sebab tu ada satu kata-kata saya ingat bagus untuk kita jadikan pedoman bersama. Pernikahan, perkahwinan dimulai dengan cinta dan disempurnakan dengan tanggungjawab. Saya ulang sekali lagi. Perkahwinan maupun pernikahan ini dimulai dengan cinta, rasa cinta. Dan disempurnakan dengan tanggungjawab. Yang saya perhatikan, ramai orang hanya sekadar soal cinta saja. Love, pyar, ni, mere tumse pyar kate ho. Lepas pada tu, tanggungjawab dah tak ada lagi dah. Yang isteri pun tanggungjawab tak ke mana, suami pun tanggungjawab tak ke mana. Akhirnya, perkahwinan ataupun rumah tangga tu, dia jadi suam-suam dan lama-lama kelam. Dia dah tak ada nampak lagi seronok dah. Dan asyik tengok kebahagiaan orang saja. Untung kau dapat laki macam tu. Untung kau dapat suami tu. Nampak tak? Dia tak nampak lagi dah kebahagiaan pada dia. Jadi dia kena diusahakan. So nak diusahakan tu macam mana? Saya geram dah nak beritahu formula dia apa. Saya sebut je lah 3 tu. Sebut dulu Ustaz. Kita nak sebut. Jangan lupa pula. Ada 3 perkara yang saya ingat ayat-ayat ini pun mungkin penonton-penonton pernah dengar ayat ni dalam Quran. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إلى آخر الآية. Sadaqallahul Azim. Kata Allah Ta'ala, antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Dan supaya apa? Ada tiga elemen pada ayat yang saya baru bacakan tadi ni. Kalau yang nak merujuk, surah Ar-Rum ayat 21. Pertama, sakinah. Kedua, mawaddah. Ketiga, rahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Samara. Dia dalam rumah tangga dia kena ada samara. Orang Melayu panggil asmara. Dia kena selalu ada asmara. Rumah tangga tak ada asmara, jadi asrama. Jadi asrama. Kena marah dengan warden selalu. Jadi dia jadi penuh dengan kekerasan,
kedisiplinan yang kita pun tension bila nak balik kampung. Tapi kalau rumah tangga tu jadi asmara, seronok. Okey, saya sebut pertama sekali. Kalau masa tak mengizinkan, puan maklum je saya. Saya okey je. Saya anytime boleh landing. Kita kapal terbang yang on time-nya. Okey. Itu dia samara, sakinah, mawaddah warahmah yang disampaikan oleh Ustaz Ilyas Ismail. Kita bercakap tentang hari-hari macam pengantin baru ni Ustaz. Dah bersemut dah komen di Facebook keluarga ni. Ramai ada juga yang bertanyakan soalan ni Ustaz. Dia bukan sebab bukan lelaki je hilang romantik masa lepas dah kahwin lama tu, tapi bila ada anak lah contoh kan, anak pula ramai kan, boleh main bola sepak orang kata satu geng ada yang kata fokus isteri mula beralih, suami pula rasa terabai kasih sayang, tak terabai macam mana, tengah masak dukung anak lagi, kaki ni ada yang minta susu contoh. Okey Ustaz, tapi ada tak kaedah bagaimana untuk kita tidak timbulkan perbalahan suami isteri? Ada tip-tip tak untuk kita kekal bahagia walaupun ada anak ramai, walaupun mungkin ada yang hilang fokus untuk melayan suami ataupun melayan isteri Ustaz? Ya, terima kasih. Saya ingat jawapan dia pada asmara tadi tu. Asmara tadi tu ataupun samara tadi tu. Okey, saya sebutkan ya. Pertama sekali iaitu sakinah. Apa makna sakinah? Saya ringkaskan, sakinah ni lebih kepada berhenti mencari kebahagiaan di luar, sebaliknya mencipta bahagia tu dalam keluarga sendiri. Banyak orang kadang Puan Nazira kita perhatikan, bila dia stres, dia tertekan dalam rumah tangga dia, penyelesaian dia adalah mencari pihak luar. Dan pihak luar tu pula, kalau betul-betul penasihat, tak apa. Yang kita bimbang, punah sihat tu. Kalau aku jadi engkau, aku tinggal ya. Kalau aku jadi, ada masalah. Jadi maknanya kita berhentilah daripada mencari bahagia tu di luar, cari di dalam balik. Ada masalah dengan pasangan, dengan anak-anak ke apa, kita selesai, kita balik. Jangan libatkan orang luar. Hatta kadang-kadang saya pun berkongsi juga. Saya kurang setujulah kalau ada setengah di kalangan kita ni yang suka sangat menghebahkan apa yang berlaku pada laman media sosial. Bahaya mata-mata banyak di luar sana. Hati-hati yang bukan semuanya hati bersih yang menengok tu. Kan kita cerita luah masalah perasaan itu tak betul sama sekali. Macam maaf saya ni platform yang ada ni saya nak gunakan layar, saya nak sebutkan. Kadang-kadang saya share dekat TikTok saya tu tentang 3 tanda suami tak bertanggungjawab ke apa. Tujuan dia adalah untuk pendedahan dan kesedaran masyarakat supaya muhasabah diri. Bukannya blame orang. Bukannya suruh dia blame laki dia. Bukan. Yang banyak yang berlaku adalah bila saya share macam tu, dekat ruang komen, dia pergi tag suami dia. Abang, sila hadap. Muhasabah diri. Dengar ni ustaz ni cakap. Dah lama cakap. Ya Allah. Dah buka aib suami dah. Kan. Dia yang tembak laki kau buat apa? Kadang-kadang itulah saya pun sebab salah juga kadang nak buat konten macam tu, tapi permintaan banyak, orang nak tahu. Itulah saya gunakan platform itu. Tak apalah, kita ringkaskan ya. Okey, pertama sakinah. Jangan cerita orang luar, keluarga sendiri. Yang keduanya mawaddah. Mawaddah ni kalau dalam bahasa Arab juga maksudnya hubbuz zaidun, cinta yang makin bertambah. So saya setuju dengan Puan Nazira sebut di awal tadi ni, cinta kasih sayang ni dia kena diusahakan macam pokok, dibajai, disirami, dijaga, dipagar, diracun. Dia kena. So cara dia macam mana? Cara dia adalah quality time. Kena cipta lah. Ya, kita kena wujudkan masa tu. Dia kena. Dan quality time ni kadang-kadang dia tak memerlukan kos pun. Hanya kadang kita duduk di rumah dan kita luangkan masa, penjarakan media sosial. Bukan penjarakan sosial, penjarakan media sosial sekejap. Semua benda nak update, semua benda kau nak story. Habis tu bila kau nak layan laki kau? Bila kau ada masa dengan anak-anak? So, jarakkan sekejap, luangkan masa, solat berjamaah mungkin, makan bersama-sama, masak bersama, seronok. Itu sebenarnya mawaddah.
ada kos, ada bajet lagi, okeylah pergi cuti, berjalan, makan, suap menyuap. Itulah proses yang untuk dia mengembang biakkan lagi kasih sayang tu sebenarnya. Dan Nabi sendiri pun, walaupun Nabi seorang Nabi tak adalah balik rumah duk berceramah lagi dah. Sampai rumah Allah Taala berfirman, sudahlah, luar ceramah, balik rumah ceramah lagi dah. Dia ada masa Nabi berekreasi, beriadah. Tu yang kedua, mawaddah. Yang ketiganya iaitu rahmah. Saya ingat puan, rahmah ini adalah kemuncak kepada ataupun penyelamat bagi rumah tangga yang kita kata tak tentu arah kadang-kadang tu ya, iaitu rahmah ni dia boleh menerima kekurangan pasangan itu, dan bukan setakat dia terima tapi dia berusaha untuk orang panggil apa? Blend. Dia cuba untuk nak memahami dia, sebab tempoh perkahwinan ni kalau orang psikologi rumah tangga kata 5 tahun awal perkahwinan tu orang masih lagi selamat pengantin baru. Sebenarnya 10 tahun kahwin lagi pun orang masih lagi wish selamat pengantin baru. Orang akan masih cakap lagi sebab itu tempoh perkenalan. Itu tempoh perkenalan. Dan kalau tengok mana-mana pasangan yang dah 30 tahun kahwin, yang anak dah nak cucu dah, kita akan nampak kematangan di situ. Kan? Sebab apa? Dia orang dah masing-masing dah boleh faham sangat dah. Dia awal-awal lagi baru nak match kan, baru nak sesuai. Dan sekali-sekala ada gaduh-gaduh tu bukan bermakna keluarga kita tak berkat. Puan, kadang ada orang dia mengadu, dia kata tak tahu lah Ustaz, kami kadang seminggu 2-3 kali bergaduh. Maknanya keluarga kami ni, rumah tangga kami macam tak berkat je. Dia kata pasal itu masa kenduri kahwin, kami ada karaoke sikit, nyanyi sikit, rasa agak tu lah kot, sampai tak berkat kahwin. Janganlah sampai macam tu fikirnya. Gaduh, salah faham, itu biasa. Kadang-kadang, lepas bergaduh tu lah baru kita faham. Rupanya suami aku tak suka benda gitu. Rupanya isteri aku tak suka kalau aku cakap yang ini. Kan nampak? Itu proses untuk nak serasi. Orang panggil apa? Orang selalu kalau kahwin, orang panggil apa? Pasangan kalau muka sepadan, orang panggil apa? Secocok ya? Secocok, sepadan. Cocok, kan? Bagai pinang di belah dua. Ya, pinang. Saya nak kata durian tadi. Bagai pinang di belah dua. Ada pula kadang tu, tak apalah Ustaz, biarlah kami pinang di belah-belah. Macam marah sangat nampak kan? Tapi sebenarnya, cocok itu dari sudut fizikal luaran. Paling kita nak serasi. Serasi ni maknanya dia lebih kepada kematangan. Masing-masing boleh, apa kata orang, imbal balas, tolak ansur. Itu yang paling penting. Tengok pasangan penat, biar dia lah pula. Dia pun penat juga, tapi dia ada tolak ansur di situ. Kalau hidup, kalau tak ada tolak ansur, akan ditolak beransur-ansur. Itu ialah. Okey, itu dia. Semoga dapat memberi jawapanlah kepada Aina Arif ya di Facebook kami ni. Baik Ustaz, tadi Ustaz sebut jangan cari orang lain, jangan cari orang luar. Maksudnya orang ketiga lah ya. Kita tak tahu orang ketiga tu pun nasihat ke ataupun dia ada niat yang lain untuk menggoda suami kita ke kan. Lepas tu pasangan pula jadi curang pula kan, nampak orang lain. Isteri aku ni dah tak pedulikan aku ni. Cari orang lain lah, awak lah pendengar yang baik gitu. Okey, Ustaz, selain daripada itu ada soalan lagi daripada Marina. Dia tanya, Ustaz boleh tak share, ada tak doa untuk pasangan suami isteri kekal bahagia? Ustaz. Okey, baik. Doa ya. Doa, banyak sekali doa dia. Tapi saya kongsikan satu zikir, satu lagi doa. Pertama, zikir yang sememangnya secara umum, kalau hati kita kadang rasa macam ya Allah beratnya ujian, ya Allah kadang kita rasa tak termampu aku nak menanggung ni semua kan. Tapi nak tak nak benda tu kena diredahi jua. Jadi macam mana nak buat tu, kekuatan tu mari ke mana? Jadi zikir dia adalah zikir hauqalah. Zikir hauqalah ya. Hauqalah ni bacaan dia la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang tu. Tapi kena dibaca dengan penuh pengharapan. Jangan dibaca dengan nada yang tak kena dengan maksud dia.
Anak Takut. kadang buat sumpah la haula wala quwwata illa billahil azim. Tu baru nak cakap Dia tadi kan. pergi. La haula wala quwwata illa Kan. billah. Kan. Sambil geram-geram pula. Dia hauqalah tapi dia marahnya pasal dia lempar anak masuk kolah. Tak jadi. Dia lain. Itu satu zikir. Yang keduanya doa. Doa ni saya ingat semua dah pernah dengar. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan nak petikkan ayat Quran tu. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa minta pasangan kita jadi pasangan yang baik-baik, anak-anak zuriat penyejuk mata, penenang di hati. Penat di tempat kerja, seolah-olah balik ke rumah ni dia jadi terapi. Ya, penyejuk mata lah, bukannya tengok isteri. Allah. Terkejut. Okey. Baik Ustaz, nyata dan dengan penjelasan yang Ustaz bagi tadi, kita harap suami isteri juga dapat menjaga hubungan mereka dengan lebih baik dan baiki atau cipta hubungan tu agar kekal mesra hingga ke hujung nyawa, orang kata til jannah lah ya. Baik, terima kasih Ustaz. Tapi sebelum itu mungkin Ustaz nak kongsi sedikit tip-tip ilmu rumah tangga bahagia hari ini. Mungkin ada kata-kata akhir kepada penonton di Keluarga Talk ketika ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Ingat sahabat-sahabat semua, pesan untuk diri saya juga, bila bercakap bukan bermakna saya yang paling pandai, tapi saya berkongsi untuk diri saya juga. Salah satu daripada portfolio syaitan ni, iaitu namanya syaitan Dasim. Dasim ni adalah syaitan yang bertanggungjawab, itu macam kerja elok pula ya. Yang tugasnya adalah merosakkan. Ya, merosak, meroboh, meranak, meluluh lantakkan rumah tangga. Kejayaan bagi syaitan bukan hanya melewatkan orang tu solat, membuatkan orang tu minum arak, tetapi kejayaan besar yang diagung-agungkan oleh syaitan-syaitan adalah bila mereka dapat mencerai-beraikan pasangan rumah tangga. Jadi oleh kerana itu, berhati-hatilah kita. Kerana setiap apa yang kita cakap, yang kita pandang, apa jua dalam rumah tangga kita, semuanya berunsur pahala. Pandang isteri dengan kasih sayang, pahala. Bantu mak ayah, pahala. Sayangi anak-anak, didik anak-anak, hantar anak pergi sekolah walau lambat pagi-pagi, pahala. Jadi kan syaitan dia tak suka benda-benda pahala ni. Dia nak cari jalan macam mana aku nak sekat pahala dia orang ni daripada terus mengalir. Maka oleh kerana itu, tiap kali kalau kita rasa marah, hati kadang tak tenang, tak sabar tu, kenangkan itu, insya-Allah hati kita kembali kuat balik. Tak boleh, aku mesti lawan syaitan ni semua. Ni semua syaitan semua ni. Memanglah isteri kita, janganlah isteri tu pula dianggap syaitan. Tak. Maknanya ini semua gangguan yang aku kena kuat. Aku kena kuat. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Wallahu a'lam. Itu dia. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian tazkirah itu tadi ya. Hari-hari macam pengantin baru, kalau kita nak hari-hari macam pengantin baru, kita yang kena usahakan. Betul. Kita yang kena jadikan keluarga kita tu bahagia. Baik Ustaz, sebelum itu ya, sedikit promo ni nak kongsi kepada mereka. Aku tak serik bersalin. Bukan untuk Ustaz untuk wanita-wanita ni. Jom sertai webinar kehamilan percuma anjuran Pak Enmas secara virtual pada 26 Jun 2022 pada hari Ahad iaitu 9.30 pagi dan speaker-speaker hebat yang ada dalam bidang kehamilan dan kelahiran seperti Dr. Maizatu Simin, Dr. Tengku Putri Zainab, Dr. Siti Sarah Aisyah, Ustazah Fatimah Syarha, Encik Faiz Salim dan juga selebriti jemputan Izzati Abdullah. Jadi mereka semua ni akan bincangkan topik berkenaan kehamilan, kelahiran dan persediaan menjaga bayi baru lahir dan macam-macam lagi. Untuk pendaftaran anda boleh klik link yang admin letakkan di ruangan komen. Baik Ustaz, hari-hari macam pengantin baru. Ustaz pun dah macam pengantin baru dah hari ni. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian dalam Keluarga Talk waktu ini. Assalamualaikum Ustaz, jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih semua kepada yang menonton Keluarga Talk. Saya Nazira Noran. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.